Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi ke-7 2023. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Rakyat Perak digesa bawa bekas makanan sendiri ke Bazar Ramadan. MBI edar lebih 2,000 bubur lambuk. 60,000 pengunjung Bazar Rahmah di People's Park Ipoh terima tambah nilai e-wallet RM20 percuma. Kerajaan Perak menggalakkan masyarakat di negeri ini membawa bekas makanan sendiri apabila mengunjungi Bazar Ramadan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Sandra Ang berkata, perkara itu secara tidak langsung memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan dalam menjaga alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan beg plastik di Bazar Ramadan. Beliau turut mencadangkan agar peniaga Bazar Ramadan dapat menawarkan harga diskaun kepada pelanggan yang membawa bekas makanan sendiri. Sebab kita nampak kalau sepanjang bulan Ramadan memang penggunaan untuk bahan pembungkusan tu sangat tinggi. Jadi semua PBT juga satu persatu sedang gunakan konsep inilah. Jadi kita juga cuba untuk cuba bincang dengan peniaga sebab untuk win-win situation. Jadi kalau peniaga boleh menawarkan certain diskaun kepada pengguna yang bawa bekas sendiri, jadi bolehlah menggalakkan, dan juga kita cuba kerjasama dengan pihak swasta juga melalui program CSR untuk galakkan penggunaan bekas sendiri atau biodegradable. Mungkin ada goodies yang boleh diberikan kepada pengunjung yang bawa bekas sendiri. Beliau berkata demikian kepada media sewaktu mengadakan lawatan ke Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Ipoh MBI di Stadium Perak Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Dalam pada itu, Sandra turut memberitahu kempen berkaitan penggunaan bekas makanan perlu dilaksanakan dalam usaha mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan terutama pada bulan Ramadan. Lebih 2,000 bekas bubur lambuk diedarkan kepada warga Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan warga Kota Ipoh sempena program bubur lambuk peringkat MBI 2023. Program tahunan yang melibatkan penyertaan anggota MBI diadakan bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama anggota daripada pelbagai unit dan jabatan. Majlis penyerahan bubur lambuk berkenaan telah disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin di pekarangan bangunan MBI. Jadi hari ini kita buat program pengedaran bubur lambuk iaitu secara gotong royong oleh jabatan-jabatan di bawah Majlis Bandar Ipoh yang kita agihkan daripada anggota dan warga Majlis Bandaraya. Kita juga agihkan juga kepada orang ramai yang datang ke pejabat MBI hari ini. Jadi kita kalau boleh seramai mungkin kita nak bagilah. Datuk Rumaizi berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan bubur lambuk di MBI. Turut menjayakan program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis Datuk Mazlan Abdul Rahman dan Wong Kah Kiat serta Setiausaha Bandaraya Ipoh Ahmad Munir Ishak. Program mengacau bubur lambuk yang bermula seawal 7.30 pagi itu melibatkan penyertaan kaki tangan MBI daripada 4 sektor utama iaitu sektor perkhidmatan, teknikal, keuangan serta pentadbiran dan operasi MBI. Sebanyak 6,000 pengunjung Bazar Ramadan Rahmah di People's Park Ipoh berpeluang menerima tambahan nilai e-wallet RM20 setiap seorang sempena Ramadan. Bagaimanapun, tambahan nilai e-wallet itu terhad kepada 600 pengunjung pertama untuk 10 hari terpilih sahaja. Majlis Bandaraya Ipoh dalam satu kenyataan memaklumkan Bazar Ramadan Rahmah ini adalah satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk membantu rakyat bagi mengurangkan kos sara hidup dengan lebih berkesan, konsisten dan bersasar. Waktu operasi bazar berkenaan adalah dari pukul 3 hingga 7.30 petang dan dibuka sepanjang bulan Ramadan. Sebanyak 20 peniaga dibenarkan untuk menjalankan perniagaan mereka di bazar tersebut.
Para pengunjung bazar tersebut turut berpeluang berbuka puasa bersama seisi keluarga di sekitar kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengkaji cadangan untuk melanjutkan tempoh pemberian nilai tambah e-dompet atau e-wallet kepada pengunjung Bazar Ramadan Rahmah BRR di People's Park Ipoh. Menurut Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra Eng, pendekatan itu dilihat dapat menarik lebih ramai orang berbelanja di bazar berkenaan. Jelas beliau, kerajaan negeri berharap insentif e-dompet itu akan diberikan kepada setiap hari atau lebih kerap kepada pengunjung. Dan didapati hari-hari yang ada e-wallet ni memang perniagaan lebih baik. Jadi mereka pun sedang kaji jika bersesuaian dia akan dilanjutkan dan diadakan setiap hari akan datang. Jadi kita memang harapkan boleh ada satu sambutan yang melonjak selepas ini, sebab ini seperti saya cakap kali pertama kita adakan Bazar Ramadan Rahmah ni. Ini menjadi satu petunjuk sama ada konsep ni selepas ni akan diteruskan, diperluaskan atau sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak Bazar Rahmah di People's Park Ipoh. Sebelum ini, KPDN mengumumkan pengunjung bazar itu berpeluang menerima tambahan nilai e-dompet terhad kepada 600 orang pertama untuk 10 hari terpilih sahaja. Sambutan Aidilfitri tahun ini lebih bermakna buat 50 anak yatim dan miskin dari 2 buah badan kebajikan di Ipoh apabila menerima bantuan kelengkapan pakaian raya. Program tahunan inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Pasaraya Ekonsafe Cemor dan beberapa agensi swasta itu dilaksanakan menerusi program MBI Prihatin. Pegawai Perhubungan Awam MBI Muhammad Syahrizal Azmi berkata, penganjuran program kali ini menampilkan sedikit kelainan apabila seramai 27 anak yatim turut diberi bantuan cermin mata sumbangan Navira Meditech. Yang bantuan cermin mata ni memang junjulung kalinya diadakan pada tahun ini kerana Navira Meditech memang biasalah membuat tajaan cermin mata, dan pada tahun ini mereka nak libatkan sekali lah. Jadi pada masa yang sama, selain daripada dia orang menaja beg sekolah, pada masa yang sama juga dia orang menaja cermin mata. Ada lebih kurang 27 lah anak yatim yang telah diberikan cermin mata. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pemilihan pakaian raya di Pasaraya Ekonsafe Cemor Ipoh. Jelas beliau lagi, selain sumbangan pakaian raya, kesemua anak yatim terlibat turut diraikan dalam majlis berbuka puasa yang ditaja oleh Amruf Hotel dan sumbangan duit raya tajaan Perak Community Specialist Hospital. Kesemua mereka yang menerima manfaat ini merupakan anak-anak dari Pertubuhan Baitul Aini Anak-anak Yatim dan Miskin Ipoh dan Pertubuhan Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Al-Yasin Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI sudah menghantar surat kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk memohon dana bagi menaik taraf padang bola sepak di Stadium Perak menggunakan rumput jenis Zion Zoysia. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin berkata, surat itu dihantar pada bulan lalu kepada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Menurutnya, padang itu sudah 26 tahun menggunakan rumput jenis cow grass dan belum berganti sejak 1997. Surat tu daripada MBI kepada Menteri Belia dan Sukan. Harap-harap lulus lah. Itu dah. Ramai MBI nak. Ya, kalau boleh kita nak ganti dulu. Lepas tu maintenance kita akan buat lah. MBI akan laksanakan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis berbuka puasa anjuran MBI bersama anak yatim di Ipoh. Dalam perkembangan sama, Datuk Romaizi berkata MBI juga akan melobi supaya perlawanan peringkat antarabangsa diadakan di Stadium Perak jika permohonan itu diluluskan. Sebelum ini, KBS menawarkan peruntukan melalui dana geran padanan kepada semua Exco Belia dan Sukan Negeri bagi menaik taraf padang bola sepak dengan penanaman rumput jenis Zion Zoysia di padang yang terpilih. Iklan tender bagi projek pembinaan penempatan sementara tapak perniagaan Pasar Pasir Pinji telah dibuka mulai 27 Mac lalu. Orang ramai yang berminat untuk menyertainya boleh membuat permohonan segera sehingga tarikh tender ditutup pada 18 April nanti. Menurut Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee Chuan Hao, pembinaan pasar sementara itu dijangka bermula Mei 2023.
So basically apa yang kita nak sampaikan adalah bahawasanya sekarang ni ruang tender masih ada kepada mereka yang nak melibatkan diri dalam pembinaan semula pembinaan pasar sementara di sana, dan kami akan juga umum selepas ini dengan kelulusan pihak KPKT dan juga pihak Datuk dan Majlis Bandaraya. Kemudiannya untuk proses tender bagi pasar yang ini, tapi tarikh-tarikh itu akan diumumkan kemudian oleh pihak kementerian dan juga oleh pihak Majlis Bandaraya. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat tinjauan di Pasar Pasir Pinji Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin memberitahu urusan pelantikan kontraktor yang layak itu tidak dibuat oleh pihak MBI tetapi diputuskan oleh pihak kementerian. Jadi sekarang ni kita nak tunggu masuk, dapat tender nanti kita ni boleh masuk lah. Tapi keputusan siapa melantik itu bukan kami. Di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Dia lantik je kita jalan. Pada Januari lalu, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan telah mengumumkan peruntukan RM2 juta bagi membina pasar sementara Pasar Pasir Pinji dan menaik taraf Pasar Besar Ipoh Perak. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-7. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.